62 komuniti dan organisasi masyarakat, koperasi dan institusi-institusi penyelidikan telah menghantar memorandum keprihatinan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah binti Wan Ismail, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani dan juga Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli menyatakan keprihatinan bahawa undang-undang pensijilan benih boleh memberi kesan negatif yang serius apabila terdapat pengawalan kualiti terhadap petani kecil-kecilan dan kepelbagaian benih tanaman yang kaya di negara ini. Kami menyokong langkah kerajaan untuk memastikan bahawa benih berkualiti yang bebas daripada penyakit dibekalkan dan ditanam oleh petani. Namun, kajian tentang undang-undang persijilan benih di negara lain telah menimbulkan beberapa kebimbangan. Kebimbangan yang pertama, undang-undang benih melarang amalan penyimpanan, pertukaran dan penjualan benih tanaman oleh petani. Ini meliputi tanaman asas seperti padi, sayur-sayuran dan buah-buahan. Penjimatan, pertukaran dan penjualan benih adalah satu amalan yang biasa bagi petani di Malaysia sejak sekian lama dan pengharamannya merupakan satu penafian hak kepada petani, mengenakan denda dan memperlakukan petani sebagai penjenayah boleh mencetuskan protes dan bantahan seperti mana yang telah berlaku di Indonesia daripada tahun 2004 hingga 2010 dan juga pernah berlaku di Colombia pada tahun 2013. Yang kedua, undang-undang benih menjadikannya wajib bagi petani, penanam benih dan pengeluar benih untuk menjalankan kajian makmal, memohon untuk pensijilan dan pendaftaran benih selaras dengan prasyarat tertentu. Pendaftaran tahunan juga diperlukan. Jadi ini pastinya akan mengakibatkan peningkatan ataupun tambahan kos dan akhirnya nanti kita khawatir bahawa harga benih akan meningkat. Ini kebimbangan yang kedua. Yang ketiga, undang-undang ini menggalakkan amalan monoculture dalam pertanian di mana varieti yang diperkenalkan di pasaran akan berkurangan secara berperingkat dan akan mendiskriminasi kepelbagaian varieti petani dan sistem benih petani sekaligus memusnahkan kepelbagaian biologi serta secara umum seterusnya penurunan pengeluaran makanan setempat. Ini kerana risiko rumpai, perosak dan penyakit baru adalah lebih tinggi terhadap tanaman monoculture. Itu yang ketiga, maksudnya bioagro-diversity. Yang keempat, akan terdapat hanya pilihan benih yang terhad di pasaran dan petani terpaksa mengikut setiap syarat yang ditentukan syarikat-syarikat benih yang besar, termasuk syarikat luar negara. Benih yang mendapat pensijilan dari negara luar tidak tentu akan sesuai dengan keadaan tempatan. Ini akan meningkatkan kebergantungan sistem jaminan bekalan makanan negara kepada negara luar yang banyak mengeluarkan benih-benih baru. Ini persoalan kita punya food sovereignty dan food security. Rang undang-undang benih tanaman ini juga diyakini bercanggah dengan perjanjian dan konvensyen antarabangsa yang melindungi hak-hak petani dan biodiversiti tanaman yang telah disertai oleh Malaysia. Yang ini ada 5. Yang pertama adalah Convention on Biological Diversity 1992. Yang kedua, Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing. Yang ketiga, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2001. UN Declaration on the Right of Indigenous People dan juga UN Declaration on the Right of Peasant and Other People Working in Rural Areas. Jadi kelima-lima convention ini telah ditandatangani oleh Malaysia dan undang-undang ini akan bercanggah dengan kelima-lima perkara ini. Oleh itu, ini yang kita harapkan. Kami mohon agar pihak Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mendedahkan teks rang undang-undang benih tersebut pada umum dan berunding dengan organisasi yang bekerja dengan petani di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak serta kumpulan petani sendiri sebelum membentangkan undang-undang ini di Parlimen. Kami menegaskan apa-apa undang-undang yang ingin diperkenalkan mestilah bermatlamatkan kesejahteraan untuk petani dan kedaulatan makanan negara tanpa mengorbankan hak-hak dan kebebasan petani terhadap benih sistem pertanian tradisi. Untuk memastikan perkara ini terlaksana, pihak petani mesti terlibat secara langsung dalam proses membuat keputusan. Yep. Okey.